Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan program kita pada malam ini untuk pohonan barakah dan kerahmatan dari Ilahi, marilah sama-sama kita membacakan ulumul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Johari Muhammad Daud selaku pengacara program IIUM Alumni Malaysia Quran Hour dengan penuh ta'zim mengalu-alukan Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud bin Bakar, Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, yang saya percaya Tan Sri akan bersama-sama dengan kita nanti. Yang dihormati Ahli Majlis Tertinggi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UMC. Yang dihormati Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Ms. Zairi Sitiris Timbalan Mufti Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Mir Azrul Syaharuddin, Pengarah Bahagian Perhubungan Alumni UIAM. Yang berusaha Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center Sendirian Berhad. Yang berusaha Ustaz Suharman Edward, Pegawai Agama Islam JAIS Bahagian Sibu Sarawak. Yang berusaha Brother Anwar ataupun Saudara Anwar, ataupun kami panggil juga Ustaz Anwar Datuk Hamzah, Pegawai Parlimen Sabah. Yang berusaha Ustaz Muhammad Fikri Muhammad Kamaruzaman, pengasas Rumah Sifir Tajwid Kuala Lumpur. Yang berusaha Saudara Muhammad Muzammil Muhammad Rizwan, pelajar Usuluddin Usul Fiqh, Kuliah of Islamic River Knowledge and Human Sciences. Dan juga saudara kembarnya yang berusaha Saudara Muhammad Mirza bin Muhammad Rizwan, pelajar Quran dan Sunnah, Kuliah of Islamic River Knowledge and Human Sciences. Para alumni, kaki tangan dan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Alhamdulillah, Dev kehormat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, sekali lagi kita berkumpul untuk satu matlamat yang sama, sekalipun secara maya, namun dalam usaha memartabatkan Al-Quranul Karim melalui pendekatan berinteraksi dengan Kitabullahil Azim, iaitu baca, faham dan amal, menyatukan kita pada malam ini. Kesinambungan dari program yang sama yang dianjurkan sebelum ini, kali ini bahagian perhubungan alumni UIAM khasnya selaku penganjur dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia umumnya selaku tuan rumah diucapkan jutaan penghargaan atas inisiatif menganjurkan program yang sangat baik ini, juga mengambil semangat kemerdekaan negara kita. Ia akan disambung esok insya-Allah. Hadirin sekalian, malam ini kita akan bersama-sama barisan individu dari semua peringkat dalam kalangan kaki tangan UIAM dan juga alumni UIAM insya-Allah bersama dengan kita malam ini. Yang berbahagia sekali lagi Datuk Muhammad Daud bin Bakar, Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang dihormati Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Ms. Zairi Sitiris, Timbalan Mufti Selangor, yang mana Sahibus Samahah merupakan pemegang Bachelor of Islamic River Knowledge and Heritage KIRKHS 1996, Bachelor of Human Sciences 1997, iaitu double degree Master IRK and Heritage 2001, PhD IRK and Heritage 2008, Postgrad Diploma Law and Administration of Islamic Judiciary 2010. Juga bersama dengan kita yang berusaha Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center Sendirian Berhad, yang merupakan pemegang Bachelor of Human Sciences Arabic Language and Literature KIRKHS 2008. Yang berusaha Ustaz Suharman Edward, Pegawai Agama Islam JAIS Bahagian Sibu Sarawak, pemegang Bachelor of Islamic River Knowledge and Heritage Fiqh and Usul Fiqh 1995. Yang berusaha Saudara Anwar Datuk Hamzah, Pegawai Parlimen Sabah, pemegang of Information Technology KICT 2016. Dan juga yang berusaha Ustaz Muhammad Fikri Muhammad Kamaruzaman, pengasas Rumah Sifir Tajwid Kuala Lumpur, Bachelor of Human Sciences Psychology KIRKHS 2014. Dan juga bersama dengan kita yang berusaha Ustaz Muhammad Muzammil, Saudara Muhammad Muzammil Muhammad Rizwan, pelajar tahun 4 Department of Fiqh and Usul Fiqh, Kuliah of Islamic River Knowledge and Human Sciences, dan juga saudara kembarnya Saudara Muhammad Mirza bin Muhammad Rizwan yang juga daripada KIRKHS Department of Quran and Sunnah.
Baiklah hadirin sekalian, tanpa melengahkan waktu, sebagai pembuka tirai agenda IIUM Alumni Malaysia Quran Hour, kita mulakan dengan menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz ataupun Saudara Muhammad Mirza bin Muhammad Rizwan untuk memperdengarkan bacaan dari As-Sab'ul Mathani ataupun Fatihatul Kitab. Falyatafaddal ma'jura wa mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira Saudara Muhammad Mirza di atas alunan tarannum dari surah Al-Fatihah itu tadi. Meneruskan agenda Quran awal, kita beralih ke sesi pembukaan dan sinopsis surah Al-Fatihah. Majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syari bin Abdul Rahman selaku jurulatih utama Ibrah Paradigm Training and Consultancy. Fadilatul Ustaz Muhammad Syari juga akan memperincikan terjemahan atau tadabbur dari petikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah-surah pilihan yang akan diperdengarkan oleh barisan qari yang dijemput khas untuk program pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, kita bersama dengan surah Al-Fatihah. Surah yang menjadi ulangan sebanyak 17 kali sehari. 17 rakaat yang kita kerjakan dalam kefarduan memerlukan kita membaca suratul Fatihah. Adalah tidak sah sesuatu solat yang dikerjakan tanpa membaca surah Al-Fatihah. Namun, surah ini telah dipilih Allah untuk menjadi surah yang pertama sekali di dalam Al-Quran. Pasti ada rahsia tertentu. Allah memilih 7 ayat ini untuk membuka tirai Al-Quranul Karim. Di antara perkara yang diselongkar oleh para ulama, yang ditemui oleh para ulama adalah surah Al-Fatihah merupakan surah yang merumuskan 113 surah di dalam Al-Quran. Dalam perkataan lain, surah ini merupakan maqasidul Quran. Segalanya dikandung di dalam Al-Baqarah sampai Suratun Nas dirumuskan dengan maha bijaksana oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 ayat. Maka ini adalah bukti bagaimana Allah memudahkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Daripada para ulama, para profesor, sehinggalah kepada awam yang tidak mampu untuk meletakkan intelektualnya kepada proses berfikir yang begitu mendalam. Surah Al-Fatihah ini kita perlu ulang sebanyak 17 kali sehari. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Allamah Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, ia menunjukkan betapa mudahnya hati kita ini terdedah kepada kotoran. Kita mandi pun 2-3 kali sehari, tuan-puan sekalian. Tetapi kalau sesuatu itu dibasuh sebanyak 17 kali sehari,
maknanya ada bahagian dalam tubuh kita yang lebih mudah dan lebih cepat kotor daripada tubuh fizikal. Itulah hati kita. Dan surah Al-Fatihah ini ya berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, ia merawat ya setiap pembacanya, ruqyah setiap pembacanya daripada dua penyakit. Ya, penyakit yang pertama adalah penyakit sombong. Penyakit di mana dikurniakan ilmu yang banyak tetapi tidak mengamalkan. Inilah kaum al-maghdubi alaihim. Semoga Allah pelihara kita semua daripada ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan seperti ahlul kitab. Ya, dan ia dikupas dengan panjang lebar dalam surah Al-Baqarah. Karenah ahlul kitab yang mempunyai sifat dan sikap sombong. Adapun penyakit yang kedua diperangi, dibanteras oleh surah Al-Fatihah ini adalah penyakit jahil. Tidak mahu bertanya ya apakah dasar kepada sesuatu amalan itu. Melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu. Dan ini yang melahirkan pula surah Ali Imran yang menceritakan tentang Nasrani yang melakukan banyak amalan-amalan yang dikatakan agama tetapi rupa-rupanya ia tiada sandaran kepada wahyu. Semoga kita terpelihara ya daripada kedua-dua penyakit ini. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan katsir Ustaz di atas sinopsis surah Al-Fatihah itu tadi. Hadirin sekalian, kita teruskan penghayatan program kita pada malam ini dengan sekali lagi menjemput Saudara Muhammad Mirza bin Muhammad Rizwan untuk memperdengarkan bacaan dari Suratul Mulk bermula ayat 1 sehingga ayat 5 yang akan disusuli dengan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran dari surah ini oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Syari bin Abdul Rahman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah dengar bacaan daripada permulaan suratul Mulk. Surah yang sangat Nabi cintai sallallahu alaihi wasallam yang dibuktikan dengan Nabi tidak pernah meninggalkan surah 30 ayat ini sebelum tidur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya banyak hadis-hadis yang sahih tentang fadilat suratul Mulk.
Mudah-mudahan tuan-puan yang menonton pada malam ini berazam untuk tidak meninggalkan surah ini sebelum tidur, supaya apa yang Nabi kata berlaku kepada kita. Pertama sekali, Rasulullah menjanjikan maghfirah kepada sesiapa yang bersahabat dengan suratul Mulk. Dan surah ini akan membela sehingga masuk ke syurga. Dan yang ketiga, surah ini merupakan surah Al-Mani'ah yang boleh mencegah seseorang itu daripada teraniaya di dalam lubang kubur, di alam barzah. Dan kalau kita perhatikan ayat 1 yang berbicara tentang tabaraka, iaitulah keberkatan. Allah Ta'ala nak didik umat Islam adalah umat yang dalam setiap kerja buatnya mementingkan keberkatan, bukan sekadar pendapatan. Maka apabila keberkatan itu menjadi perhatian besar seorang mukmin, maka dia pasti memelihara dirinya daripada unsur-unsur yang boleh membatalkan pahala apabila dia bekerja ataupun dia melakukan sesuatu pekerjaan. Maka surah ini kita dapat lihat bagaimana Allah mendidik bagaimana untuk menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah. Seperti Allah Ta'ala menyebut ahsanu amala. Tuan-puan sekalian, ahsanu amala ini adalah sebaik-baik amalan. Iaitulah sesuatu pekerjaan yang kita lakukan dengan mengingati mati. Sebab itu, alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala mendahulukan mati dan Allah mengkemudiankan kalimah hidup. Sebab sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang mukmin, dia sentiasa percaya dia akan didatangi kematian pada bila-bila masa. Namun mati itu bukan masalah besar. Masalah yang lebih besar adalah lepas mati hidup balik. Bila hidup balik itulah yang akan menimbulkan masalah yang besar. Seorang mukmin dalam pekerjaannya sentiasa berfikir, apa agaknya Tuhan akan tanya tentang pekerjaanku ini. Adakah aku telah melakukan pekerjaan ini dengan niat yang betul? Adakah aku tidak melakukan rasuah? Adakah aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala? Jadi ahsanu amala ini memerlukan kepada kita selalu mengingati mati. Sebab tu Nabi tak tinggal surah ni sebelum tidur. Sebab tidur itu sendiri adalah latihan kepada kematian. Hebat macam mana Nabi SAW sebagai komander perang, sebagai Perdana Menteri Madinah, sebagai Imam Masjid Nabawi, sebagai mufti kepada para sahabat, Nabi tidak pernah meninggalkan surah ini. Kerana apa? Surah ini Nabi baca untuk mengingatkan Nabi, baginda dan kita semua boleh mati pada bila-bila masa. Jadi apa kita nak bawa ke dalam lubang kubur kalau pekerjaan kita penuh dengan kecurangan, tidak jujur, tidak menepati janji? Semoga Allah memberikan keberkatan kepada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Kupasan yang mampu menjentik jiwa-jiwa kita, tuan-tuan sekalian. Seterusnya, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Muzammil bin Muhammad Rizwan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Isra' bermula ayat 1 sehingga ayat 5. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Kita berada di pertengahan Al-Quran sebenarnya. Kita bersama dengan surah Al-Isra, surah yang ke-17, yang juga merupakan surah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan daripada membacanya sebelum tidur. Kalau tadi suratul Mulk 30 ayat, suratul Isra 111 ayat. Tuan-puan lihat komitmen Nabi kepada Al-Quran. Nabi menyediakan masa kepada Al-Quran yang barangkali kita tunggu masa lapang, tetapi penghulu syurga memberikan masa kepada Al-Quran. Suratul Isra merupakan surah yang menjuarai carta Al-Quran pada penyebutan kalimah Al-Quran itu sendiri. Surah ini surah yang paling banyak menyebut kalimah Al-Quran. Apa agaknya hikmah? Kerana Allah Subhanahu wa taala mahu umat ini menjadi kuat dan gagah dengan Al-Quran. Apakah kayu ukur umat Islam ini kuat? Apabila mereka menguasai Masjidil Aqsa, bukan hanya Masjidil Haram. Apabila bertaut penguasaan umat Islam daripada Masjidil Haram dan kekuatan itu dilakukan setiap musim haji, maka ia akan membawa kepada penguasaan Masjidil Aqsa. Lihat zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu Al-Khattab. Apa berlaku apabila umat Islam menguasai Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Maka Romawi tumbang, Parsi tumbang, Muslim menjadi super power dunia. Tetapi Allah Ta'ala memahami situasi kita pada waktu ini. Kita berhadapan dengan kerosakan yang kedua Bani Israel. Sebagaimana disebut oleh para ulama kontemporari ketika menghuraikan dua bentuk kerosakan pada ayat yang keempat tadi. Tetapi umat Islam jangan mudah putus asa. Kita perlu hanya kembali membumikan, mengamalkan apa yang dituntut daripada Al-Quran. Subhanallah, kita tidak sepatutnya melihat ayat 1 surah Al-Isra hanya sekadar cerita Isra dan Mi'raj. Kerana kita perlu tahu apa tujuan akhir, apa yang berlaku apabila Nabi mendarat di Masjidil Aqsa. Iaitulah Nabi telah menjadi imam kepada para anbiya. Ia bukan hanya peristiwa sejarah, tuan-puan ya. Ia adalah simbolik kepada perkara yang bakal berlaku di akhir zaman. Iaitulah umat ini akan dipilih Allah
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah umat yang terbaik untuk memimpin kemanusiaan. Untuk makluman semua, surah Al-Isra juga adalah surah yang paling banyak menyebut kalimah al-insan. Ba'dal Quran, kalimah al-insan. Bermaksud apa? Perjuangan memartabatkan Al-Quran adalah perjuangan memartabatkan keinsanan. Kemenangan Islam di bumi Palestin adalah kemenangan keinsanan, kemenangan kemanusiaan. Semoga kita semua tidak melihat surah Al-Isra hanya untuk mengetahui cerita Nabi pada malam tersebut, tetapi lebih daripada itu, 111 ayat ini memberitahu kita panduan bagaimana untuk berjalan. Ya, Al-Isra kan bermaksud perjalanan, bagaimana umat ni nak berjalan hingga Allah memberikan kemenangan ke atas bumi Palestin yang sekarang ditakluki oleh rejim Zionis. Barakallahu fikum, wallahu alam. Seterusnya saudara Muhammad Muzammil akan meneruskan bacaan dari Suratul Hadid ayat 1 hingga 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita baru bersama dengan surah Al-Musabbihat yang kedua. Apakah maksud Al-Musabbihat? Surah yang bermula dengan tasbih, tuan-puan sekalian. Di dalam Al-Quran ada 7 surah bermula dengan tasbih. Adapun surah sebentar tadi, suratul Isra, dan kemudiannya surah Al-Hadid. Ia merupakan surah yang ke-57 dan merupakan surah mengandungi 29 ayat. Seorang ulama tafsir daripada Bumi Syam pernah menyatakan bahawasanya 7 surah Al-Musabbihat ini merupakan panduan untuk umat Islam menjadi kuat dan gagah. Sehingga kayu ukur kekuatan itu adalah dengan bumi Palestin sepenuhnya menjadi milik umat Islam. Maka suratul Hadid ini memberitahu kita kekuatan besi diperlukan oleh umat ini untuk berhadapan dengan kerosakan Zionis yang telah diisyaratkan daripada surah Al-Isra sebentar tadi. Kita tidak boleh sekadar bertasbih, tetapi umat ini memerlukan kemahiran, kepakaran untuk membangunkan persenjataan
dan memanfaatkan besi untuk mempertahankan ya dan memperkuatkan umat ini. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan tasbih kerana Allah mahu umat Islam seimbang. Mereka menguasai besi, mereka membangun kepersenjataan, mereka sangat bijaksana untuk memanfaatkan teknologi yang moden, tetapi pada masa yang sama mereka seperti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada baginda melenturkan besi. Sentuh sahaja, besi yang keras menjadi seperti air, tuan-puan sekalian. Tetapi siapa Nabi Daud? Pemerintah Palestin tersebut, baginda jugalah yang Allah Ta'ala sebut sangat banyak bertasbih sehingga burung-burung pun datang kepada baginda. Gunung ganang pun turut sama bertasbih, berzikir bersama baginda. Jadi keseimbangan ini penting. Spiritualnya banyak bertasbih dan fizikalnya sangat maju ke depan dalam teknologi persenjataan. Maka ini asas penting untuk umat Islam menjadi kuat dan digeruni. Dan jangan lupa, surah Al-Hadid sangat banyak berbicara tentang infak. Sangat banyak berbicara tentang infak. Kerana apa? Kerana Allah mahu melihat ramai daripada umat ini yang menjadi as-sabiqun as-sabiqun yang telah dibicarakan dalam surah sebelum Al-Hadid, iaitulah surah Al-Waqi'ah. Apakah cara untuk mencapai kedudukan as-sabiqun as-sabiqun? Anda memberikan yang terbaik kepada agama ini daripada potensi anda. Kalau wang, kalau harta, berikan yang terbaik. Kerana golongan-golongan terdahulu, mereka telah memberikan segala-galanya untuk memenangkan perjuangan Islam pada zaman Nabi SAW. Ya, orang-orang penting seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Ini golongan-golongan yang telah memberikan segala-galanya untuk memenangkan perjuangan Nabi SAW. Mereka inilah kumpulan yang beriman dan penuh tentangan. Inilah kumpulan yang mendapat kelebihan sebagai as-sabiqun as-sabiqun. Wallahu a'lam. Baiklah, hadirin sekalian, tautan kasih kita kepada kitabullah diteruskan dengan menjemput Fadil Ustaz Anwar bin Datuk Dr. Hamzah untuk memperdengarkan bacaan dari surah Al-Hasyr bermula ayat 18 sehingga ayat ke-21. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita telah mendengar bacaan daripada ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ini bermaksud pengepungan. Ia merupakan surah yang ke-59, surah Al-Musabbihat yang ketiga.
Kalau tadi suratul Hadid berbicara umat Islam mesti ada kekuatan besi, kekuatan senjata, ya, mesti menghasilkan sendiri kekuatan ketenteraan. Maka datang suratul Hasyr mengingatkan umat Islam, kalau nak jadi umat yang kuat, mesti belajar daripada kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi pada masa lampau. Barang siapa yang memerhatikan suratul Hasyr, kita akan dibawa kepada punca-punca mereka dikalahkan Allah pada zaman Nabi SAW, iaitulah Yahudi Bani Nadir. Tuan-puan sekalian, pada ayat yang dibacakan tadi, ya, kita diperingatkan supaya mengingati hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan hari esok. Hari esok di situ adalah hari akhirat. Maka umat ini mesti tidak mengulangi kesilapan Bani Israel, di mana mereka tidak percaya kepada hari esok. Mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Sebab itu mereka cintakan dunia. Kalaulah boleh mereka mahu hidup lagi 1000 tahun. Sebab itu apabila Rasulullah mengepung perkampungan Bani Nadir, mereka amat-amat takut sehingga sanggup keluar beramai-ramai selepas meruntuhkan segala perumahan dan perkebunan mereka untuk mengelakkan daripada jatuh ke tangan umat Islam. Kemudian, ya, qari kita tadi telah membacakan tentang keagungan Al-Quran yang kalau turun kepada gunung, gunung boleh pecah kerana takutkan Allah. Mengapa ayat itu berbicara tentang keagungan Quran? Supaya umat Islam selepas mempercayai hari pembalasan, jangan lakukan kesilapan kedua Yahudi, iaitulah kitab Taurat hanya sekadar dibaca, tidak ditadabburkan, tidak difahami. Sedangkan umat ini, kalau mahu jadi kuat, ummatul Quran, mesti jadi umat yang belajar daripada gunung. Di mana kalau gunung dikurniakan akal dan hati, memang boleh hancur lebur seandainya Al-Quran diturunkan kepada mereka. Kita bila membaca Al-Quran, apakah yang berlaku kepada hati kita? Adakah berlaku sesuatu? Adakah bergetar? Adakah mengalami khasyian mutasaddian? Kita akan terus lemah kalau kita tidak rasa apa-apa daripada apa yang kita baca. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tidak sekadar membaca tetapi memahami dan mampu untuk melakukan tadabbur kepada kitab Allah. Wallahu a'lam. Ustaz Anwar akan meneruskan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah As-Saff dari ayat 1 sehingga ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زغوا أزغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقون. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah mendengar bacaan daripada surah 61, surah As-Saff yang mengandungi 14 ayat dan merupakan surah Al-Musabbihat yang keempat. Kalau tadi suratul Hadid menekankan teknologi, manakala surah Al-Hasyr menekankan belajar daripada sejarah umat terdahulu, manakala As-Saff menekankan kalau umat ini mahu membuka Palestin, kalau umat ini mahu menjadi kuat, amat perlu saffan ka'annahum bunyanun marsus, iaitulah kerja sepasukan. Setiap kita tidak boleh sekadar bersemangat sahaja untuk berjuang, tetapi setiap kita kena tahu kita perlu jaga posisi apa, di mana bidang kepakaran kita, apa bidang strategik kita, supaya setiap kita dapat mengelakkan posisinya daripada dimasuki, dicerobohi oleh musuh-musuh Islam. Apa yang menarik kalau kita baca surah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat agar mengutarakan apa yang dikata. Agaknya apa yang mereka lupa ketika berkata tetapi tidak melakukannya, iaitulah bai'ah untuk taat kepada Nabi ketika susah dan senang. Kamu pernah mengatakan begitu. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa tidak berlaku di dalam peperangan Uhud? Para ulama menyatakan surah As-Saff ini turun selepas tragedi di Uhud. Maka apa yang sudah berlaku? Postmortem balik. Di mana saf kamu bila Rasulullah kata makanakum? Jaga bukit pemanah itu. Jangan turun. Kami menang atau kami kalah. Cerita perang Uhud, tuan-puan sekalian, bukan hanya cerita sirah. Ia dijadikan Allah sebagai peringatan. Iaitulah penting jaga posisi masing-masing. Jangan terpukau dengan harta kebendaan. Sebab itu menarik surah As-Saff juga turut sama dinamakan oleh Al-Imam Al-Alusi sebagai suratul Hawariyin. Suratul Hawariyun. Sebab surah ni berakhir dengan cerita Hawariyun. Siapa Hawariyun? Pengikut Nabi Isa yang bonding mereka sangat luar biasa. Mereka seperti adik-beradik. Kerja sepasukan mereka ini mesti diteladani oleh umat Islam. Ya, saling mengambil berat antara satu sama lain. Dan sifat Hawariyun pula adalah sangat qanaah, sangat zuhud. Ya, dikatakan banyak berpuasa, tidak sukakan sangat kepada perkara-perkara keduniaan. Maka sesuailah surah As-Saff ini turun selepas peristiwa yang membabitkan keinginan segelintir para sahabat radhiyallahu anhum. Allah sudah mengampunkan mereka ketika ghanimah itu ada di hadapan mata. Jadi tuan-puan sekalian, jaga posisi masing-masing. Masing-masing kena kenal pasti bidang kepakaran masing-masing. Maka surah As-Saff ini akan membantu kita sedikit demi sedikit membina kekuatan. Wallahu a'lam. Seterusnya, bacaan dari surah As-Saff dari ayat 10 ke ayat 13 akan diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Suharman Edward. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi sifat para sahabat anak didik Nabi SAW untuk memastikan mereka bukan sekadar berada pada posisi yang betul dalam perjuangan jihad, tetapi mereka mempunyai matlamat yang jelas dalam perjuangan jihad. Apa rahsia para sahabat tak takut kepada mati di medan tempur? Salah satunya adalah kerana surah ini, tuan-puan sekalian, di mana ayat-ayat yang dibacakan oleh qari tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang jannat tajri min tahtihal anhar, tentang syurga, tentang masakin tayyibah di syurga Aden, kecintaan kepada syurga dan segala nikmat yang ada di sana, peluang untuk menatap melihat wajah Allah Azza wa Jalla, itu sudah menyebabkan para sahabat cintakan kematian dan membenci kepada keduniaan. Sebab itu mereka boleh menang kepada golongan yang cintakan keduniaan lalu membenci kematian. Surah As-Saff mengajar kita para sahabat radhiyallahu anhum di sebalik ketelitian mereka mengatur rencana untuk menang di dalam peperangan, tetapi hati mereka mempunyai rasa cinta kepada akhirat. Ini kualiti yang kita kena ada. Dalam perjuangan, hati kita mahukan akhirat. Hati kita mahukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita. Tetapi cara kita bekerja mestilah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Cara kita bekerja adalah cara kerja orang nak menang. Kita tak nak hati kita akhirat, cintakan akhirat, kerja buat kita selekeh. Kerja buat kita tidak profesional. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menyebut di awal-awal surah ini tentang kemenangan Islam di seluruh dunia. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Allah nak kamu ni pejuang-pejuang ni menangkan Islam ke seluruh dunia. Masing-masing bekerja untuk menang. Tetapi hati kamu tersangkut kepada akhirat. Pendek kata, bersedia untuk mati demi membina kemenangan. Jadi saya mengharapkan semua para penonton, para pendengar dapat hargai keseimbangan yang disampaikan dalam surah As-Saff ini. Cintakan syahid, cintakan akhirat tidak sepatutnya menyebabkan kerja buat kita bukan kerja buat orang-orang yang nak menang dalam perlawanan. Jadi kita kena balance tu. Wallahu alam. Al-Fadhil Ustaz Suharman Edward akan meneruskan bacaan dari surah Al-Jumu'ah dari ayat 1 hingga ayat 5. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah mendengar ya bacaan 5 ayat yang pertama, 4 ayat yang pertama daripada surah yang ke-62, surah yang mengandungi 11 ayat, surah yang sangat kerap Nabi baca dalam rakaat pertama mengimamkan solat Jumaah. Sebelum rakaat kedua Nabi membaca suratul Munafiqun. Tuan-puan sekalian, ini merupakan surah Al-Musabbihat yang ke-5. Ya, surah Al-Musabbihat yang ke-5. Di mana Al-Musabbihat yang pertama iaitulah tadi Al-Hadid. Yang kedua sebenarnya telah mengajar kita tentang kepentingan teknologi. Ya, Al-Hadid. Yang kedua Al-Hasyar, mengajar kita penting belajar tentang sejarah kejatuhan Yahudi. Ya, sejarah kekalahan Yahudi. Yang ketiga kita telah belajar daripada As-Saff, penting kerja sepasukan. Manakala dalam surah Al-Musabbihat yang seterusnya ini kita belajar tentang tazkiyatun nafs, penting penyucian hati. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tanpa penyucian hati, maka umat ini boleh melakukan dosa, dan dengan dosa kita boleh jadi lemah walaupun kuantiti kita ramai. Dalam surah Al-Jumu'ah kita dapat lihat bagaimana proses untuk membersihkan hati mesti diberikan waktu sekurang-kurangnya seminggu sekali, sekurang-kurangnya setengah jam, 1 jam dalam 1 minggu pada hari Jumaat. Berikan telinga fas'au ila dzikrillah untuk mendengar khutbah yang dibacakan ayat-ayat Allah. Dengar, faham, tadabbur sehingga hati tersentuh. Surah Al-Jumu'ah mengingatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan jadi macam ashab as-sabti. Ya. Ada orang Allah kurniakan kepada mereka hari Sabtu, tapi mereka langgar. Mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka mahukan untung dunia. Tetapi umat ini jangan terikut-ikut dengan umat Yahudi. Kerana mereka adalah kaum yang tidak membaca Taurat dengan hati. Maka Allah perumpamakan mereka seperti himar yang tak tahu harga dan nilai kitab Taurat berkenaan. Jadi kita semua ya mudah-mudahan dapat melakukan rahsia yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Mereka jadi kuat dengan Al-Quran. Jadi kenapa kita baca Quran yang sama tak jadi kuat? Tak jadi hebat, tak jadi gagah. Barangkali kita sekadar baca tetapi kita tidak memahami dan kita tidak benar-benar Al-Quran itu sampai ke tahap menyebabkan hati kita bersih daripada penyakit-penyakit hati. Antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menyucikan hati kita daripada penyakit hasad, dengki, cemburu, riak dan seumpama dengannya. Wallahu a'lam. Baiklah hadirin sekalian, untuk ayat musabbihat berikutnya, majlis ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Anwar bin Muhammad Kamaruzaman untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Karim dari surah At-Taghabun bermula ayat 1 hingga ayat 6. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Ya, indah ya bacaan ayat-ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi daripada surah At-Taghabun, surah Al-Musabbihat ya yang ke-6 dan merupakan surah Al-Musabbihat yang terakhir turun di Madinah ataupun turun selepas hijrah. Tuan-puan sekalian, apakah tema surah ini menurut para ulama? Percaya kepada hari pembalasan. Ini ciri penting untuk pejuang-pejuang Al-Quds, pencinta-pencinta kemenangan Islam di akhir zaman. Kita kena ingat pertembungan umat Islam dengan Zionis bukan hanyalah pertembungan orang Islam dengan orang Zionis. Ia adalah pertembungan antara ashabul akhirah dengan ashabul ajilah. Orang yang sangat cintakan hari akhirat, yang percaya hari pembalasan, dengan orang yang sangat gopoh gapah mahukan kemenangan di dunia, tidak percaya hari pembalasan. Jadi dalam surah At-Taghabun ini Allah Ta'ala menerangkan tentang adanya satu hari, tidak lain tidak bukan hari itu adalah hari pembalasan. Allah menamakannya, salah satu namanya adalah At-Taghabun. Ya, ghabana artinya dedah. Hari itu adalah hari di mana terdedah, terlondehnya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ia adalah hari di mana penjenayah-penjenayah perang tidak boleh lagi bersembunyi daripada mahkamah Allah. Di dunia barangkali mereka tidak diadili. Di dunia barangkali mereka berjaya melepaskan diri. Penjenayah-penjenayah perang ini, perosak-perosak ini mungkin berjaya untuk melakukan konspirasi. Tetapi orang mukmin, mereka tenang menghadapi ketidakadilan ini kerana mereka percaya
adanya pembalasan yang paling adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sana nanti. Jadi mudah-mudahan kepercayaan kepada hari pembalasan menjadikan umat Islam sentiasa tenang, bersabar ketika menghadapi bangsa yang perosak seperti Zionis ini, ya. Wallahu a'lam. Terusnya hadirin sekalian, dipersilakan sekali lagi Ustaz Muhammad Fikri Anwar untuk meneruskan bacaan dari surah Al-A'la bermula ayat 1 sehingga ayat 19. Falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah bersama dengan surah Al-Musabbihat yang terakhir di dalam Al-Quran menurut turutan mushaf. Tetapi ia merupakan surah Al-Musabbihat yang pertama sekali turun kepada Nabi SAW. Kerana ia antara surah yang terawal turun kepada Nabi di Makkah. Tuan-puan sekalian, di penutup ini ada baiknya kita memahami apakah makna tasbih. Ia berasal daripada kalimah sabaha yang bermaksud tinggi, jauh. Seperti seseorang yang berenang, sibahah, dia tinggi dan menjauhkan diri daripada dasar lautan. Dia mesti mengekalkan posisi tinggi berenang supaya tidak lemas di dasar. Maka perkataan tasbih kita fahami sebagai meninggikan Allah, memuliakan Allah,
menjauhkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan yang selayaknya dinisbahkan kepada makhluk. Soalan, bila boleh berlaku seseorang itu tidak bertasbih? Kadang-kadang kita memahami tasbih ini adalah lidah kita berkata subhanallah. Tetapi tasbih sebenarnya adalah cara kamu berfikir yang dijelmakan di lidah. Seseorang apabila diuji Allah dengan musibah, dia boleh berkata, adakah Allah tidak mampu mengatasi kebatilan? Mengapa orang-orang kafir bermaharaja lela? Mengapa kelihatan tiada bantuan daripada Allah? Mengapa umat Islam terlalu kerdil di Makkah ini? Mengapa Abu Jahal terus berkuasa? Seseorang barangkali mula bersangka buruk kepada Tuhannya hanya kerana di hadapan matanya kebatilan kelihatan berkuasa, punya kekuatan. Waktu itu fikiranmu perlu tasbih, dibantu oleh lidahmu perlukan tasbih. Iaitulah menjauhkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, kecacatan, terlepas pandang dalam rencana Allah. Menarik ya. Surah ini bermula dengan tinggikan Allah Al-A'la, dan ayat terakhir surah ini adalah Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Mengapakah Allah menyebut Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa? Karena Allah beri janji kepada Nabi di awal-awal perjuangan Nabi di Makkah, engkau akan menyempurnakan perjuangan Nabi Ibrahim dan perjuangan Nabi Musa. Perjuangan Nabi Ibrahim di mana? Di bumi Nabi Ibrahim asaskan Makkah. Dan di mana pula bumi Nabi Musa ada pengikut-pengikutnya, ya, pengkaji-pengkaji Taurat, di bumi Yathrib, di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka ayat terakhir merupakan wawasan besar kepada Nabi SAW, engkau akan menyempurnakan risalah ini. Sanuqri'uka fala tansa. Kami ada kaedah yang istimewa untuk bila kami bacakan Al-Quran, engkau tidak perlu melakukan apa yang orang lain perlu lakukan untuk hafal, di mana engkau akan diberikan keistimewaan untuk dapat mengingati Al-Quran, yang menyimpan Al-Quran dalam dada. Jadi subhanallah, saya harap semua dapat hargai bagaimana 7 surah Al-Musabbihat ini kesemuanya ke arah menegakkan kekuasaan yang diredai Allah, Al-Mulk, yang kita bacakan tadi. Barakallahu fikum, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada qari-qari sekalian yang telah memperdengarkan bacaan dari ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Juga setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Syari di atas kupasan tadabbur yang jelas, ringkas tapi padat untuk sama-sama kita hayati, renung dan amalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi melengkapkan agenda IIUM Alumni Malaysia Quran Hour pada malam ini, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk menyampaikan resolusi dan ucapan penutup. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa khairil anami wa sayyidil mursalina wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis yang berbahagia, Ustaz Syari Abdul Rahman Pentadabur pada malam ini, sesi ini, yang saya tak lupakan semua qari-qari yang telah mempersembahkan bacaan ayat suci Al-Quran di langit dengan penuh dengan kemerduan. Mudah-mudahan jasa baik antum sekalian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak hati minda dan roh masyarakat untuk lebih seronok, lebih teruja dan lebih terasa terangkat jiwa dan roh bila mana kita meneliti ayat suci Al-Quranul Karim yang datangnya daripada langit, bukan daripada muka bumi ini. Satu-satunya objek yang tidak berasal pada dunia adalah Al-Quranul Karim, datangnya daripada di luar, daripada khayalan kita. Alhamdulillah, saya dijemput oleh pihak
IUM alumni dalam Quranic Hour mungkin menjelang hari kemerdekaan untuk bersama-sama memberikan sedikit apa kiranya pandangan dan juga perspektif kepada kupasan-kupasan yang dah cukup lengkap dah yang dibuat oleh Yang Bahagia Ustaz Syahri. Tadi saya diminta untuk memberikan sedikit khulasah ataupun resolusi take away lah daripada sesi ini dan juga ucapan penangguhan program ini. Saya rasa amat kerdil berhadapan dengan ramai lagi orang-orang yang menghabiskan masa mereka membaca Al-Quran dan meneliti Al-Quran Karim. Saya hanyalah sebagai hanya melihat Al-Quran apa yang boleh saya tangkap sahaja dalam kesibukan masa dan sebagainya. Quran sepatutnya diberikan satu fokus yang lebih teratur untuk kita benar-benar menyelami dalam Al-Quran. Namun, walaupun saya berada dalam satu kehidupan yang lain, bidang pentadbiran, bidang keuangan, bidang antarabangsa, bidang big data analytics, pendataan fakta kehidupan dan pelbagai bidang yang lain, saya dapat jadikan Al-Quran itu relatable to me. Quran itu bercakap dengan saya setiap hari kerana kita nak mengetahui Al-Quran, kita kena berada dalam masyarakat. Barulah kita boleh memahami apakah makna Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang tak mungkin kita baca dan faham tanpa memahami ilmu-ilmu kehidupan, tanpa memahami sejarahnya, ekologinya, antropologi, sosiologi, teori-teori, kaunseling, kebapaan, kemanusiaan. Sebab itu Al-Quran ini diturunkan untuk manusia di atas muka bumi ini. Al-Quran bukan diturunkan untuk akhirat. Akhirat tidak ada lagi sistem manusia yang berbentuknya macam kita DNA, ada angin, ada udara, ada air dan ada penciptaan-penciptaan ekosistem yang lain. Di akhirat, it's a different landscape altogether. Quran diturunkan untuk membina kehidupan di atas muka bumi ini, sebab itu ilmu kehidupan cukup penting dalam memahami Al-Quran Karim. Walaupun dalam bidang akidah, walaupun dalam bidang akhlak, apatah dalam bidang-bidang yang berbentuk hukum hakam dan juga prinsip-prinsip utama, kerana Al-Quran, setiap ayat itu, kullu ayatin min ayatil Quran, adalah diturunkan untuk hudan lil muttaqin, untuk memberikan hidayah kepada orang yang hidup di atas muka bumi ini, bukan di akhirat. Akhirat hanya tempat untuk mendapat pembalasan semata-mata. Ya, alhamdulillah dalam beberapa surah yang dibaca dan banyak ayat yang disentuh tadi, kita melihat pertamanya isu koherensi. Bila mana kita membaca ayat mana pun sekalipun, kalau boleh kita berjaya dan mampu dan mahu menjahit ayat Al-Quran itu dengan ayat-ayat yang lain, dengan surah yang lain, sekadar kemampuan kita. Saya boleh bayangkan dengan izin bahawa Nabi Muhammad SAW bila diwahyukan ayat Al-Quran itu, minda Nabi Muhammad menyerap segala itu dan dikoherenkan, ditanasubkan supaya nampak isu-isu dalam masyarakat, tema jihad, tema tazkiyah, tema hikmah, tema keibu-bapaan, tema binatang, hayawan, tema perjuangan jihad, tema ekonomi. Sebab itulah kepentingan dalam koherensi ini. Dan dalam amatan saya dengan fakta yang saya banyak buat kajian dalam big data, saya melihat Al-Quran ini juga adalah buku yang penuh dengan data dan pendataan. Dan saya jelaskan dalam beberapa penulisan saya bahawa Quran itu ada sebuah buku yang paling terbaik untuk mengangkat satu teori, iaitu teori kolektif, kumulatif dan compounding. Apa sahaja tema yang disentuh Al-Quranul Karim, yang dijentik oleh Al-Quranul Karim, yang berulang kali ada kolektifnya, pasti akan ada kumulatif dan juga ada pergandaan kesannya kepada masyarakat. Sebab itu diulang-ulang, dan surah Al-Musabihat pun banyak tema yang sama diulang-ulang tentang kekuasaan, lahul mulk fis samawati wal ard dan lahumul walham. Jadi diulang supaya itulah tema yang ingin digarapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tema yang berbentuk kolektif, kumulatif dan compounding. Ini teori knowledge sebenarnya dalam ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu masyarakat, ilmu kemanusiaan, jatuh bangun bangsa adalah ilmu kolektif, kumulatif dan compounding. Trend yang tak akan salah dalam mencipta ataupun merosakkan suatu bangsa dan tamadun. Al-Quran adalah ayat-ayatnya disusun sekali membawa kepada tema ataupun jajaran kolektif, kumulatif dan juga pergandaan ataupun compounding. Satu tema membawa tema yang lain dan ada reinforcement satu dengan yang lain. Dalam bahasa ulama dulu mufassirun, betulkan saya, disebut sebagai tanasub. Tapi tanasub tidak memberikan kekuatan.
Tanasub yang dimaksud dalam pandangan saya adalah tanasub yang memberikan muathir, yang memberikan kesan natijah kepada cara fikir, cara tindakan dan cara gerak kerja kita dalam muka bumi ini. Yang keduanya, al-musabihat, sesuai dengan nama pun al-musabihat ini, dia ingin memulakan apa sahaja kekuasaan itu dengan kita memberikan penghargaan yang paling utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makna kekuasaan, tidak ada makna ketinggian, kehebatan kita sebagai manusia yang kerdil ini, apatah lagi masyarakat dan negara, kalau tidak ada jalinan ataupun penjajaran, alignment dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang kita sepatutnya puji, mengagungkan dan menjadikan Allah sebagai the center of gravity dalam kita nak buat atau tak nak buat. Sama ada we wanted to do or we don't want to do, mesti gravitinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci daripada segala kekurangan, dan Allah lah yang lahul mulku wal hamd, lahul mulku fis samawati wal ard. Satu konsep yang perlu kita beriman, dan ramai orang tidak beriman dengan konsep ini. Jadi konsep kekuasaan, the sovereignty, surah Al-Mulk misalnya ditekankan tentang nama pun surah Al-Mulk yang merupakan himpunan kepada mungkin surah Musabihat, iaitu kekuasaan Allah itu adalah satu penjelmaan kepada sifat Allah yang maha berkuasa, yang diakhir dengan ekosistem kehidupan dengan air. Kalau air pun Allah dah berhenti daripada keluar daripada muka bumi, terpancut keluar dan cakaplah benda lain, semua tu tidak ada kesan, tidak ada apa sahaja kegunaan di atas muka bumi ini. Walaupun ada emas, ada harta, saham sebagainya, kalau air tak keluar dari muka bumi ini, tidak ada faedahnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Satu ayat yang cukup menarik, Al-Anbiya. Kemudian yang ketiga, apa yang saya boleh lihat daripada surah-surah dan ayat yang baca tadi adalah tentang hikmah. Disebut tentang surah Al-Jumu'ah. Saya boleh petik saja, wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Di mana Allah lah yang mengantar kepada ummiyin yang tidak pernah ada sejarah mendapat scripture, mendapat sebuah kitab yang dibaca daripada langit. Jadi orang Mekah ni, orang Quraisy ni memang terpisah, walaupun disebut di Madinah sudah ada orang Yahudi ataupun di Mekah ada 2-3 orang Yahudi, tapi tidak ada satu kitab yang khas diturunkan untuk bangsa Arab sehinggalah diutuskan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan satu fakta yang penting, iaitu Nabi Muhammad diutuskan kepada orang yang tidak pernah mendapat sebarang al-ummiyin, yang tidak pernah membaca, bukan tak pandai membaca, yang tidak pernah membaca kitab-kitab suci sebelum ini daripada mereka sendiri, dan akan membaca pada mereka. Jadi sebelum kita bincang, Ustaz Syarif bincang tentang tazkiyah, yuzakihim, tugas kita sebagai perubah masyarakat adalah untuk memberikan naratif itu didengari oleh masyarakat. Yatlu alaihim, tak guna menjadi ulama, menjadi sarjana, tapi kita tak berani bercakap ataupun tak pandai bercakap, menyampaikan naratif yang sepatutnya disampaikan, sama ada secara perkataan, lisan ataupun secara penulisan. Dan tidak ada cara yang ketiga. Mesti kita yatlu alaihim, tilawah ini sama ada lisan kita ataupun tilawah tu bil aqlam, dengan mata pena dan seumpamanya. Mesti ada perjuangan meletakkan naratif-naratif agama kita dalam yang dapat didengari dan dapat dilihat, mungkin kalau tak dengar pun dapat lihat, dan juga dapat di sense, ada sense, ada rasanya dalam message agama kita. Yang keduanya ada zakihim, satu tazkiyah yang penting, dan wa yu'allimuhumul kitab, satu proses yu'allimuhumul kitab, penulisan yang ta'lim kepada masyarakat. Jadi itu satu, dan juga hikmah, iaitu kebijaksanaan. Dalam konteks ini saya ingin simpulkan tentang Al-Jumu'ah ini, bahawa mungkin zaman ini, zaman-zaman akhir zaman ini, kita perlukan kepada dua sifat yang utama, seperti seekor burung yang perlu ada dua sayap yang penting untuk terbang, iaitu kena ada keberanian dan kebijaksanaan zaman. Zaman itu menentukan bentuk keberanian dan menentukan bentuk kebijaksanaan. Tidak boleh cara Bani zaman dulu, mungkin cara bijaksana zaman dulu. Kebijaksanaan dan keberanian, courage, dan juga the intelligence ini adalah dinamik dalam masyarakat. Ini tidak boleh kita gunakan cara lama untuk zaman sekarang dan juga landscape pada hari ini.
Yang seterusnya adalah, dan kita lihatlah dalam surah tentang Al-Mulk ini tentang cerita Nabi Yusuf AS, walamma balagha asyuddahu ataina hukman wa ilma, dan sampai masa dia telah remaja atau matang, kata ulama, ataupun zaman dia telah ready untuk mengambil risalah, kami berikan kepada Nabi Yusuf hukma, punca kuasa. Hukma adalah punca kuasa, the authority, dan juga ilmu. Jadi punca kuasa ini adalah sifatnya sebagai seorang pentadbir. Nabi Yusuf ni dia berbeza dengan Nabi lain, dia rasul dan juga dia seorang pentadbir, ada punca kuasa. Dan juga surah Al-Kahfi tentang pemuda yang lari ke Al-Kahfi, wahai lana min amrina rasyada, doa mereka. Jadi memberikan mereka prudent, kebijaksanaan yang tinggi. Rasyada ini bukannya bijak, lebih berbijak lagi. Kita nak kupas tu payah sikit, tapi maknanya kebijaksanaan yang teliti, yang berterusan, yang menjadikan orang itu mengambil tindakan yang berlengkapkan data dan fakta. Itu rasyada, didoakan oleh Ashabul Kahfi. Yang seterusnya adalah banyak disebut as-sof, misalnya bunyanun marsus. Jadi kalau kita tengok bangunan itu, dia bukan bangunan sahaja, dia ada desainnya, dia ada architecture-nya, ada engineering-nya, ada bahan mentahnya, ada functionalnya. Semua itu adalah perkara-perkara yang penting, tetapi perlukan kepada simen, kepada paku, ensel. Jadi kita nak jadi ensel pun boleh, paku pun boleh, simen pun boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita menjadi elemen-elemen yang boleh menjadi bangunan itu kukuh, utuh dan tegak berdiri berhadapan dengan sebarang cabaran. Dan ini menunjukkan bahawa zaman kita bekerja secara terasing-asing, in isolation, is over by now. Saya tengok rakan-rakan saya masih lagi duk fikir cara nak kerja secara sendiri-sendiri. Walaupun hebat, walaupun kita ni ada manhaj disebut yang paling tinggi, yang teruji, yang teruja, yang proven, it's not the culture and the sunnah of Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti, walaupun mesti ada give and take, mesti datang semangat. Tidak boleh kita bekerja sebagai satu kumpulan. Mesti ada keberanian, kebijaksanaan untuk connect all the dots supaya majunya agama kita. Sebab agama kita memang fitrahnya berbeza-beza orang, berbeza-beza cita rasa, berbeza-beza pendekatan. Mustahil untuk satu ke ummah baru kita nak bekerjasama. Tidak boleh. Yang perlu kita buat, belajar cara bekerjasama walaupun berbeza pandangan dan perspektif. Ada keberkatan di dalamnya. Itulah sifat agama kita. Mesti ada perbezaan, dan para sahabat daripada hari pertama lagi pun telah berbeza pandangan, dan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sekali bagi saya dalam suasana pada hari ini, kita kena bawa juga aspek-aspek teknologi dalam pembangunan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ayat Quran banyak tentang teknologi. Kita baca teknologi, kita rasa bukan untuk kita, untuk zaman tersebut, sedangkan teknologi adalah dia macam melengkapkan kepada kemanusiaan. Kemanusiaan itu sifat kita, DNA kita. Tapi nak bangunkan dunia, nak bangunkan senjata, alam sekitar, kesihatan, pendidikan, cara mengajar, teori ekonomi perlukan kepada teknologi semasa berdasarkan bidang masing-masing. Dan saya tertarik dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-Kahfi tentang Al-Mulk, iaitu Zulqarnain. Fa iza jaa wa'du rabbika ja'alahu dakka. Bila sampai masanya, janji Tuhannya, akan pecahlah tembok yang dibina oleh Zulqarnain. Maksudnya memberikan isyarat kepada kita bahawa tembok ini pun bila sampai masa teknologi itu akan obsolete, akan jadi outdated dan tidak boleh tegak berhadapan dengan cuaca, mungkin dengan hakisan dan sebagai perkara. Satu isyarat kepada kita juga kena maju ke hadapan membentuk teknologi yang sesuai dengan zaman kita. Jadi mudah-mudahan apa yang dibentangkan seperti tadi dalam masa yang agak ringkas ini dapat memberikan kita satu takeaway yang penting. Dan saya akhiri dengan ayat dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, iaitu jadilah kita orang yang mempunyai fikiran futuristik, fikiran masa hadapan. Masyarakat kita tak suka fikir masa depan, fikir untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan untuk 50 tahun ke 100 tahun ke 1000 tahun. Jadi kita kena fikir, nak mati pun kena fikir. Lighadin itu memberikan isyarat kepada kita, kalau nak mati pun kena fikir, nak bina kehidupan lagi mencabar, iaitu membina kehidupan ketamadunan Islam itu perlukan minda yang berbentuk aqliyah,
al-istisyraqiyah bil mustaqbal. Bukan setakat minda masa hadapan, minda yang positif dengan masa hadapan. Aqliyatun istisyraqiyatun bil mustaqbal. Bukan aqliyatun mustaqbaliyah yang tidak ada maknanya, tapi minda yang ada makna, iaitu melihat persiapan kita, silibus pengajian kita, prasarana kita, ekosistem masyarakat, keluarga, pendidikan dan segala apa yang diperlukan untuk membina masa depan. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham dan taufik dan hidayah dan kebijaksanaan dan keberanian zaman untuk menjadikan Al-Quran itu hidup dalam masyarakat dengan naratif moden pada hari ini. Terima kasih di atas pihak alumni UAE yang sudi menyebut saya menyampaikan sedikit insight dan juga lintas pemikiran saya untuk bersama-sama dalam malam kita menyambut Hari Kemerdekaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di atas khulasah dan tausiah yang sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih lagi sekali Datuk. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum tirai siaran langsung kita pada malam ini dilabuhkan dalam barakah dan inayah ilahi, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Sahibus Samahah Profesor Madya Dr. Mizairi Sitiris, Timbalan Mufti Selangor. Falyatafaddal ma'jura wa mashkura. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. ولكافة أنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولأرواحهم جميعا القبورين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعالمينا ولأهلنا ولأولادنا ولأنفسنا. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتوضع به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة، ومن عدو من الإنس والجنس، ومن الشيطان والإبليس، وما يطير في الهواء، ومن نزل في السماء، وما يخرج من الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله منكم منا ومنكم تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira. Sahibus Samah Profesor Madya Dr. Mizari, dengan doa dari Sahibus Samah itu tadi diharap menjadi pemangkin penyatuan ummah, mensejahterakan kehidupan kita selaku hambanya yang esa berteraskan Al-Quranul Karim. Dengan ini hadirin sekalian, berakhir sudah IIUM Alumni Malaysia Quran Hour. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian hadirin semua untuk menjayakan program pada malam ini. Sekian dahulu daripada saya, Johari Muhammad Daud. Kita tangguh dengan bacaan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.